Mari bersama kita ikuti segmen motivasi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayangnya, dapatlah sama-sama kita bertemu di ruang udara Radio IKIM bersama dengan saya Ustaz Ilyas Ismail dalam Motivasi Pagi. Apa khabar semua kawan-kawan saya, walau di mana jua anda berada yang dapat mendengarkan perkongsian saya pada waktu ini, dan sebelum-sebelum ni pun mungkin pada hari yang sebelum ini anda dapat mendengarkan perkongsian saya dalam perjalanan anda nak pergi kerja atau pulang daripada kerja, atau di mana saja anda dapat dengarkan siaran kita ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana ramai yang berkongsi semula dekat ruangan Facebooknya, Instagramnya. Dia ambil, dia panggil apa? Caption lah. Dia letaklah ayat-ayat, quotes ataupun apa positive vibes ke apa, dia letakkan dekat ruangan Facebook dia. Terima kasih banyak. Saya doakan semoga apa yang saya kongsikan ini pun dapat menjadi pahala yang berpanjangan untuk kita sama-sama ambil manfaat, insya-Allah. Dan dalam kesempatan kali ini, saya nak kongsi dengan anda, sebagaimana dalam kesempatan yang sebelum-sebelum ini pun kita membawakan kisah-kisah jatuh bangunnya hebat para alim ulama yang patut dijadikan sebagai panduan kepada kita, pedoman buat kita, bahan muhasabah untuk kita jadi orang yang lebih baik, orang yang lebih cemerlang walau apa jua profession kita, kerja kita pada hari ini. InsyaAllah apa yang berlaku dalam riwayat hidup para ulama ini boleh dijadikan sebagai inspirasi dalam hidup kita. Dan pada kali ini saya nak bawakan tajuknya ialah kecil yang besar. Kecil yang besar. Macam mana pula kecil yang besar ni? Kecil ke besar? Dengar. Sebenarnya saya nak bawakan suatu perkongsian pada para pendengar semua. Rupa-rupanya dalam dunia ini, untuk jadi orang yang besar maupun cita-cita yang besar, mencapai matlamat yang besar, ada ketikanya tak perlu sangat nak lakukan perkara yang besar-besar sangat. Hanya dengan melakukan beberapa perubahan yang bersifat kecil ataupun usaha yang kecil-kecil, namun jika ia dilakukan secara berterusan, istiqamah, konsisten dan committed, bersungguh kita buat, maka kejayaan yang besar, matlamat yang besar, insya-Allah menjadi milik kita. Hanya dengan usaha yang kecil ataupun dengan suatu tindakan kita yang kecil, perubahan yang kecil, kita mampu untuk dapat suatu benda yang besar dalam hidup kita ini. Dan tokoh ulama yang saya nak bawa ataupun yang saya nak kongsikan akan kisah cuplikan daripada hidup beliau ini, iaitu ulama yang saya maksudkan ialah Said An-Nursi, ataupun yang juga dikenali sebagai Badi'uz Zaman, yang merupakan tokoh besar ataupun ulama hebat, ulama Islam kerajaan Turki Osmani. Ini bagus untuk kita jadikan sebagai pedoman bagaimana kisah permulaan beliau boleh menjadi seorang yang hebat, ulama yang cukup terkenal. Kalau nak diikutkan, Badi'uz Zaman Said An-Nursi ini merupakan seorang yang dahulunya seorang pelajar yang biasa saja. Kalau belajar tu seorang yang tidaklah menampakkan kecerdasannya di peringkat awal, biasa-biasa saja. Namun hafazannya ini, kecerdasannya itu pada mulanya biasa-biasa, namun dengan izin Allah Subhanahu wa taala ada perubahan ketara berlaku kepada dia. Dalam sekelip mata saja ataupun dalam beberapa ketika saja, dia menjadi seorang pelajar yang sangat hebat, disegani dalam bab menuntut ilmu. Tiada tandingan, tiada siapa yang boleh untuk nak komen dia memang hebat. Namun semua ini berlaku bermula dengan suatu detik. Ini yang saya nak kongsikan. Suatu hari ada satu orang pengemis, pakaiannya lusuh, pakaiannya kita kata compang-camping lah, pakaian tak berapa nak comel sangat, tak berapa nak elok sangat pakaiannya itu. Dan pengemis ni dia datang dekat dengan madrasah tempat Said An-Nursi ni belajar. Biasalah seorang yang berpakaian macam tu pula, pengemis datang macam tu,
maka ramai orang macam tak pedulikan dia. Ramai orang jauhkan diri daripada dia. Dia pula datang hulur tangan minta makanan, perut dia lapar, dia nakkan makanan, siapa-siapa nak bagi makanan kat dia ni. Orang semua lari daripada pengemis tu, tak nak pergi dekat dengan dia. Namun bezanya Said An-Nursi ni dia berasa kesian tengok pengemis ni meminta-minta, perutnya lapar. Macam kita lah para pendengar sekalian, ada ketikanya kita tengok orang tua-tua datang minta nak makan, dia kata dia lapar, berapa hari dia tak makan. Kita kesian kadang tengok tu, kadang rupanya itu baya-baya ayah kita pun ada, sebaya dengan ibu kita pun ada, tak tergamak kita kan. Begitulah Said An-Nursi, dia kesian. Lalu apa dia buat? Dia turun ke bilik dia, dia ambil bekalan makanan yang ibu dia bagi kepadanya itu. Apa dia buat? Makanan yang mak dia bagi pada dia tu, dia berikan kepada pengemis itu. Dan lebih hebat lagi, beliau makan bersama dengan pengemis tu. Kan mak dia bekalkan dia makanan, lalu Said An-Nursi pula dia makan makanan yang mak dia bagi tu bersama-sama dengan pengemis tu. Masya Allah, tawaduknya, merendah dirinya dia. Dia duduk makan sama-sama, langsung tak ada perasaan geli ke, jijik ke, apatah lagi nak rasa sombong dalam hati dia, tak ada. Namun diceritakan tak lama ataupun beberapa hari selepas daripada itu, seisi madrasah itu, seluruh kawan-kawan ataupun yang belajar sama-sama dengan beliau di madrasah tu menyaksikan seolah-olah kelahiran baru Said An-Nursi. Apa sebab? Beliau menjadi seorang pelajar yang sangat cerdas, penuh hikmah, dan beberapa tahun selepas daripada itu seluruh Turki Osmani menyaksikan tokoh ini. Dia jadi seorang yang memimpin gerakan Risalah An-Nur ataupun risalah cahaya yang menyebarkan kesedaran Islam di tengah arus sekular pada waktu itu, dan beliau tampil sebagai ulama yang hebat, disegani, dan nama beliau masih disebut-sebut hingga ke hari ini. Dan saya kira keberkatan ilmu beliau mengalir berpanjangan sehinggalah pada hari ini. Masya Allah, Said An-Nursi dia ada satu sifat ataupun kelakuan yang lain daripada orang. Perbuatannya hanya kecil saja, namun rupanya Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan di sebalik perbuatan kecil, niat beliau yang murni, cara beliau yang baik itu, maka Allah Ta'ala bagi kebaikan yang besar dalam hidupnya sebagai balasan ganti kebaikannya itu. Maka para pendengar Radio IKIM yang saya muliakan sekalian, inilah kelebihan orang yang melakukan perubahan pada dirinya. Hanya sekecil cuma dia hanya bagi orang pengemis tu makan, duduk makan sama-sama, raikan dan menemani pengemis tu makan, hanya itu saja. Atau mungkin ada perbuatan baik beliau yang lain lagi, menyebabkan Allah Ta'ala gantikan kebaikannya itu dengan kelebihan yang besar, menjadi orang hebat, tokoh yang disegani ramai. Maka ini yang saya sebutkan, kecil yang besar. Hanya kecil saja perbuatan kita itu, tapi mungkin ianya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan pernah pandang rendah pada usaha-usaha yang kecil. Ingat, pokok yang paling besar di dunia ini bermula dengan sebiji-biji benih yang kecil. Ataupun seorang tokoh yang paling hebat dalam dunia ini dari sudut tokoh keilmuan, kepimpinan, apa saja, ingatlah dia juga bermula daripada seorang bayi yang tak tahu apa-apa. Namun dia pasti ada melakukan perkara yang bersifat kecil hingga dia boleh menjadi namanya besar, jasanya besar, sumbangannya besar, hingga memberikan manfaat kepada seluruh umat manusia yang ada pada hari ini. Lalu ayuh para pendengar Radio IKIM sekalian, jom kita jadi orang yang lakukan perubahan kecil saja daripada hidup kita ini. Sedikit perubahan yang kecil dalam hidup kita ini, insya-Allah akan menatijahkan kejayaan yang besar dalam hidup kita. Bayangkan, ada satu ketika ada dua orang sahabat sedang berjalan kaki dekat tepian pantai, jalan sambil memijak pasir pantai. Tiba-tiba dua orang tersebut, salah seorangnya mengutip sampah. Dia ambil satu plastik dan dia buang ke dalam plastik tong sampah yang disediakan. Seorang lagi sahabat, dia tengok kawan dia buang sampah daripada tepi pantai tu. Dia kata,
Banyak sampah dekat tepi pantai ni. Kalau kau nak kutip, kau kutip pun sama aja, takkan bersih pantai ni. Apa jawab seorang lagi sahabat yang tadi ni buangkan sampah yang dia jumpa tadi tu? Dia kata, kalau seluruh dunia ada pemikiran macam kau, dunia ini pasti kotor. Artinya apa? Kalau tak boleh buat sedikit, jangan tinggal langsung. Lakukan perubahan walau ianya sedikit. InsyaAllah ada perkara besar bakal datang dalam hidup kita. Asalkan niat kita baik kerana Allah Ta'ala. InsyaAllah kejayaan menjadi milik kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan motivasi pagi itu